Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di episod Borak Lukis di Rojak Session. Paper ni sangat panjang kan? Dia sangat... So aku nak lukis secara vertikal. So aku nak mula contingan di bahagian atas ni dan diikut sampai ke bawah lah. Okey, jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kali ni aku nak conteng pasal monster ataupun lembaga yang menakutkan. Contoh macam biasalah, hantu kan, zombie, raksasa dan macam-macam lagi lah yang benda-benda yang menakutkan lah. Okey, sebelum aku nak borak lebih kan pasal monster yang aku nak lukis ni, aku nak cerita sikit lah pasal macam mana aku boleh dapat paper ni kan. Kita cerita pasal paper ni kan. Paper ni aku dapat semasa aku pergi ke IKEA dekat Ceras lah, Ceras Kuala Lumpur tu. Okay, kenapa aku pergi IKEA? Sebab bukan nak beli barang, bukan nak tambah perabot lagi kan, bukan. Sebab ni kursi yang aku duduk sekarang tengah melukis ni dah patah. Dekat bahagian roda tu dia dah patah. Bahagian yang roda tu dia ada penyambung dia, yang itu patah. Benda tu kecil je. Aku dah cuba cari kat online semua gagal. Lalas aku cuba telefon orang, dia kata kena pergi IKEA juga cari barang tu. So aku pergi IKEA Ceras. So yang benda kecil yang patah tu, dia bukan patah satu. Dia ada dekat situ, dia ada lima roda kan. Dia ada 5 roda, 5 wheels kat situ. Satu je elok, yang 4 tu semua dah patah. Aku nak gantilah yang tempat tu kan. So aku bila aku kat IKEA tu, aku pergi terus ke customer service dia orang lah. Okey, dah ambil nombor semua. Tunggu giliran semua, dia panggil. Aku ceritalah kat orang customer service tu lah kan. Aku cakap pasal wheel ni dah patah. Okey, tak apa abang, dia kata nak pergi belakang je, nak check spare part tu lah. So dia suruh aku tunggu kejap. So aku tunggu dekat situ. Biasalah tempat, kalau tempat menunggu ada tempat duduk, aku duduk situ. Tengah masa menunggu kan, aku terfikir juga kan, alamak, ini dekat IKEA kot, spare part dia mesti mahal kan. Maklumlah IKEA kot, kalau kau beli barang dekat IKEA ni memanglah nampak simple apa pun, tapi kadang-kadang tu mahal gila juga. Tak apalah, dah sampai kat sini pun, aku dah travel jauh. Tengoklah, hopefully minta harga spare part tu murah lah dalam hati aku kan. Aku cakap kan, beberapa minit lepas tu dia panggil aku lah. Selepas beberapa minit tu, petugas yang kat customer service tu, dia panggil aku, terus bagi spare part aku tu. Terkejut juga aku tengok spare part tu besar lah pula. Alamak kan. Dia bukan bagi bahagian kecil tu, dia bagi dengan batang tu sekali. Batang untuk support ke roda tu. Aku nak yang bahagian kecil je, sebab dia ada 3 bahagian. Satu batang, satu yang penyambung kecil tu ke batang tu dengan roda. Tapi dia bagi aku batang dengan penyambung tu sekali, sebab dia kata spare part tu datang dengan batang tu sekali. So abang ambil lah semua ni, dia kata. So dalam hati aku cakap, alamak, matilah aku ni, mahal lah, mampuslah aku nak bayar ni. Okay, dia kata kan, benda kecil ni yang patah tu adalah sebahagian daripada batang ni sekali. Okay, so dia kata lagi, aku kena ambil batang-batang ni semua sekali. Okay, batang tu dah lah panjang kan, dalam satu kaki jugalah kan. Batang tu pun besi. Besi ni pun efek harga juga kan. Lepas tu aku tanya dia, berapa aku kena bayar ni kan. Dengan relax je dia jawab, dia kata ambil je bang, tak payah bayar apa-apa. Lega gila hati aku.
Kalau kat IKEA kan dia ada polisi bag kan, polisi bag plastik kan. So dia tak bagi plastik lah. Customer service tu bagi aku macam tu je barang tu. So aku pun tak kisah sangat dan aku tak banyak tanya dan terus belah lah. Dalam hati dah lega gila lah. Aku bayar duit minyak je lah nak pergi ke IKEA ni je kan. Oleh kerana barang ni agak besar juga kan, susah juga aku nak hand carry barang ni keluar kan. So at least kalau ada bungkusan senang sikit lah. So aku cuba carilah kat mana aku nak boleh dapatkan bag ke apa ke aku nak bungkus spare part ni kan, senang sikit aku nak bawa balik. Sebelum pintu exit keluar tu kan, nak keluar pada building IKEA tu, aku ternampak ada satu area ni. Okay, area ni adalah tempat untuk membungkus barang. Aku ni selalu juga pergi IKEA tapi jarang juga pergi tempat pembungkus barang ni lah kan. Kat situlah aku jumpa paper ni. Okay, kat situlah aku jumpa paper ni. Terus aku bungkus dia spare part ni dengan paper yang aku tengah conteng lah ni lah. Paper dia macam paper tisu kan, paper tisu roll tu. Dia tarik je. So tarik terus bungkus barang. Macam tu je simple. So aku dah tarik panjang sangat. Bila aku bawa balik, ini sedap ni untuk menconteng. So inilah dia. Untuk contengan kali ni aku nak conteng atas paper pembungkus daripada IKEA ni. Kalau borak pasal seram dan menakutkan, ini adalah topik yang kontroversi juga bagi aku. Maksud aku ialah tak semua benda atau imej yang menakutkan ni mempunyai impact yang buruk kat semua orang. Aku bagi contoh simple je. Kalau korang ternampak aksiden ngeri kan kat jalan raya, korang rasa perasaan korang ngeri dan takut ataupun korang rasa kesian kat mangsa tu? Ini pandangan akulah. Majoriti aku yakin ramai yang akan rasa takut. Sebab bagi aku itu adalah normal. Bagi kita yang jarang tengok kejadian ngeri. Lagi satu, kenapa kita ada perasaan ngeri? Ini adalah sebab hati kita tak berapa nak cekal ketika berhadapan dengan aksiden yang ngeri. Sebab itulah kalau setengah mereka yang kerja kat hospital ataupun mereka yang kerja menyelamat orang ni kan, mereka ni dah tegar, dah biasa dengan situasi yang ngeri ni lah. Tapi aku yakin masa mula-mula kerja diorang pun payah juga nak handle benda-benda yang menakutkan kan, ataupun yang mengerikan. Lagipun ini adalah amat penting untuk diorang punya kerja. Emosi takut dan ngeri ni dapat diketepikan supaya mereka boleh menjalankan tugas dengan lebih profesional. Kadang-kadang kan kita kalau kat jalan raya tu kan, kadang-kadang kita tengok bukan orang-orang biasa je, pengguna jalan raya yang lain kan, diorang pun kadang bila nampak aksiden, diorang terus lari ke tempat aksiden tu dan membantu menolong mangsa-mangsa yang ada kat situ. Mangsa tu cedera ke, mangsa tu tersepit ke, ada yang membantu. Ini orang-orang biasa ni kan, ini bukan orang-orang yang bekerja sebagai penyelamatnya apa ke. Aksiden yang ngeri dan ini dah tentulah mangsa-mangsa ni dia akan mengalami luka atau kecederaan yang sangat teruk. Depa-depa yang yang membantu ni kan, sebelum petugas-petugas ataupun polis sampai untuk bantu mangsa ni, depa dah turun padang dulu tolong mangsa-mangsa ni. Orang-orang yang macam ni memang bagi aku rare
apa yang diorang buat membantu mangsa-mangsa aksiden ni. Aku doakan moga Tuhan sajalah yang dapat membalas jasa baik diorang ni. Okey, aku memang suka sangat suka sangat kalau nak lukis benda-benda seram, okey, dan menakutkan. Ataupun aku suka lukis benda-benda yang nampak ganas dari segi paras rupa lah. Aku bukan suka keganasan. Kalau orang nampak tengok muka aku macam muka ganas tu poyo dia sebenarnya kan. Aku ni tak ganas. Okay, walaupun yang aku lukis sekarang ni kan benda yang ke arah-arah menakutkan kan. Sebenarnya korang tak perlu rasa takut pun. Okay? Sebab aku buat ni semata-mata hanyalah hiburan saja seronok je kan. Tak ada niat apa-apa pun. Tak ada niat langsung pun nak takutkan orang ke, nak bagi orang tak tidur malam ke, nak bagi orang nightmare ke, tak ada lah. Kenapa aku suka lukis benda-benda seram ni kan? Satu, mungkin aku dari kecil lagi ni aku memang layan muzik metal, okey, band metal ni. Kalau korang tak tahu, kalau korang tak familiar dengan metal ni kan, kalau korang tengok album muzik diorang, most of the album cover album tu kan, dia akan ada image ataupun lukisan diorang memang brutal, memang ganas, memang ngeri, memang menakutkan. Setengah muzik diorang tu pun memang menakutkan lah, mengganas juga kan. Tapi cover diorang tu memang brutal lah diorang. Cakap je band metal, cover muzik album diorang mesti ganas ni. Macam kalau kat Malaysia ni pun kan, macam kalau korang pernah dengar Wings kan, Wings pun ada satu album yang memaparkan image atau lukisan yang seram. Cover album tu ialah Jerangkung Dalam Almari. Korang boleh google lah kalau nak tengok sangat macam mana album Jerangkung Dalam Almari tu. Lagi satu, masa aku kecil-kecil tengok dan baca buku bersiri yang bertajuk Bercakap Dengan Jin. Buku ni bagi aku masa kecil cover dia memang tip-top, memang scary. Yelah, masa aku tu budak-budak kan, tengok dia memang amatlah menakutkan. Setelah ni diorang dah buat macam cetakan semula ataupun reprint balik buku. Wife aku ada beli buku Bercakap Dengan Jin ni, tapi yang ini yang reprint punya lah. Tapi tak apalah, konten dia sama je. Tapi aku tengok cover dia macam dah lain sikit, so aku prefer yang original lah. Masa tu yang original tu illustration dia memang gempak gila lah. Yelah, sebenarnya aku ni kemaruk dekat illustration ataupun lukisan yang seram, lukisan yang horror, yang scary tu, itu aku suka lah. Tak kira lah kalau aku tengok dekat komik ke, dekat movie poster, dekat cover album, kalau ada image scary ni, image seram ni, aku memang suka sangat lah. Nampaknya aku dah nak siap dah ni. Sebelum tu, silalah follow aku dekat Facebook, Twitter, IG dan juga TikTok. Okay, lukisan ni dah hampir siap. Sebelum tu, follow lah aku dekat Facebook, Twitter, IG, TikTok dan juga YouTube. Link aku dah letakkan kat description di bawah video ni. Jangan lupa juga klik button subscribe untuk channel Rojak Session untuk alert video terkini dari Rojak Session dan juga episod terbaru Borak Lukis.
kita dah di penghujung video. Terima kasih aku ucapkan kepada yang menonton sampai habis. Moga korang suka. Kalau korang rasa fakta-fakta yang aku cerita ni tak betul, tolong DM tepi ya. Maklumlah, kita ni manusia biasa, salah dan silap adalah lumrah hidup manusia. Akhir sekali, kalau korang berkenan kat video ni, tolonglah tekan butang like tu dan juga jangan lupa share kat family dan juga rakan-rakan. Assalamualaikum.